Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mula hidup kita dengan solat, satu ibadat yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat adalah dipanggil tiada agama. Solat adalah rukun Islam yang kedua lepas daripada syahadah. Kemudian solat adalah antara perkara pertama sekali akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian solat juga tentu semua ialah antara benda penting, ialah dia adalah sebagai senjata untuk kita menghadapi kehidupan kita hari ya. Dalam kita menjalani kehidupan tentu semua banyak sana perkara-perkara yang kita akan hadapi, maka di antara senjata yang penting yang boleh membantu kita adalah ibadat solat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kamu dengan dua perkara. Pertama sekali ialah sabar dan juga solat. Ini tentu semua di antara penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya solat di antara ibadat yang pentinglah dalam kita mengharungi kehidupan kita. Tentu semua solat di antara senjata ataupun di antara alat ataupun di antara perkara penting untuk kita meneruskan ataupun kita menghadapi segala cabaran hidup dalam kehidupan kita. InsyaAllah untuk pagi ini tuan-tuan semua, saya nak bincang satu tajuk berkaitan dengan sifat rahmah. Sifat rahmah ni tuan-tuan semua adalah satu sifat penting lah, yang di mana Islam minta supaya kita bina hidup kita dalam keadaan rahmah, simpati ataupun kesian belah kepada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dan sebagainya. Satu semua sifat rahmah ni adalah sifat penting tak pentingnya. Dia bukan hanya sekadar satu perkara yang dituntut oleh Islam, tapi dia adalah penyelamat kepada manusia di negeri akhirat. Ataupun satu lagi ialah sifat rahmah ni adalah sifat yang dia punca kepada kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innama yarhamullahu min ibadihi rahma. Allah Subhanahu wa taala dia ni suka ataupun Allah taala bagi rahmat kepada mana-mana hamba dia yang bersifat dengan sifat rahmah. Itulah tentu semua di antara benda yang kita akan bicara ini, sebab dia di antara sifat ataupun kepribadian seorang muslim. Apabila dia seorang muslim dan mengucap syahadah, maka di antara sifat yang dia kena hiasi dalam kehidupan dia adalah sifat rahmah ataupun cakna ataupun kesian belas ataupun ambil berat. Itu dipanggil sifat rahmah. Tentu semua, sebelum kita pergi kepada bentuk-bentuk rahmah yang kita dituntut supaya lakukan dalam kehidupan kita ni, kita tengok Allah Subhanahu wa taala ni berbagai-bagai rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita lah. Kalau kita perhati tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bersifat rahmah dan berbagai-bagai bentuk rahmah yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Allah Ta'ala cipta kita ini pun sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pilih kita sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan dunia ini, itu sebahagian daripada rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara tuan-tuan semua kalau kita nak bicara kemudahan-kemudahan yang berbagai-bagai, sama ada kemudahan dalam bentuk luaran ataupun sama ada hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu semua adalah bentuk-bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Kemudian tuan-tuan semua, kalau kita antara bentuk rahmah juga ialah Allah Subhanahu wa taala
tak seksa dengan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Maknanya kalau kita ingat tunggu error kat, lama dah kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat yang dibuat oleh manusia, berbagai-bagai bentuk maksiat yang manusia buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia tuan-tuan masih bagi ruang kepada manusia untuk taubat dan masih bagi ruang untuk manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut macam saya sebut tadilah, kalau ikut kepada perangai manusia pada hari ini, ya, dengan berbagai-bagai kerenah yang dibuat oleh manusia hari ini, padah dah kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak hukum ataupun Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni nak seksa manusia ataupun nak hukum manusia. Tapi itu semua tuan-tuan semua dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia ni Tuhan bagi ruang kan untuk manusia ni bertaubat, bagi ruang untuk manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara rahmat juga tuan-tuan semua, kita ni masuk syurga pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana amalan kita. Cuma amalan hanya sekadar wasilah untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya adalah rahmat ini adalah antara perkara yang menyebabkan kita masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Ma min ahadin yudkhilu amaluhu al-jannah." Faqila wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani rabbi birahmatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata satu orang tu dia tak masuk syurga dengan sebab amalan dia. Okay, satu orang bukan dengan sebab amalan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu semua nak cerita yang tak padah. Kalau kita nak banding, kita nak apa, dia nak banding dengan nikmat Allah Taala yang begitu banyak. Tak padah kalau kita kata kita buat amalan banyak, belum layak untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan semua kita ni kalau sebuah dengan apa yang Allah Taala beri kepada kita dengan tuntutan atau ibadat yang kita lakukan sebenarnya tak padah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu orang tu dia masuk syurga bukan kerana amalan dia. Kemudian sahabat tanya, "Wala anta ya Rasul?" "Anta apa lagu mana ya Rasulullah? Engkau macam mana ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Wala ana, saya pun begitu juga. Masuk syurga bukan kerana rahmat, tapi masuk syurga adalah kerana kurniaan, bukan kerana amalan, tapi masuk syurga adalah kerana kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya." Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya, sifat rahmat ni adalah satu benda yang dia ni dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana berbagai-bagai perkara lah yang saya sebut tadi, bentuk yang berbagai-bagai rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan Nabi sendiri pun tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk buat rahmat, untuk buat kebaikan, untuk bawa apa dia ni kebaikan dan untuk buat kebaikan kepada manusia. Sebab tu selalu kita baca ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di mana kami tidak utuskan engkau ya Muhammad kecuali buat rahmat kepada sekalian alam. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, "Innama bu'istu rahmatan." Aku dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk buat rahmat. Inilah tuan-tuan semua antara benda yang kita akan bincang, di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sifat rahmat ni, cakna atau bersih belah ke orang ni antara sifat yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat perkara yang sangat-sangat disaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang tuan-tuan semua yang saya sebut tadilah, sebab orang yang antara ciri orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang yang ada sifat kesih belah. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang-orang yang tidak rahmati orang lain, orang yang tidak ada sifat kesih belah kepada orang lain, orang ini tidak akan dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada rahmat, tidak ada sifat rahmat, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat tuan-tuan semua, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Dalam hadis tuan-tuan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara kelayakan untuk dapat kesian belah ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun simpati daripada pedian malaikat dan sebagainya tuan-tuan semua ialah kita diajar supaya rahmat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Rahmatilah
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi, nescaya kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata la tunza'ur rahmah illa min syakiyyin. Orang yang tidak ada sifat rahmat ni adalah orang celaka, Nabi kata. Sampai gitulah tuan-tuan semua. Nak ceritanya beberapa hadis saya sebut tadi, antara sarannya ataupun galakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya rahmat ni, sifat rahmat ni cuba mesti ada dalam kehidupan kita, sebab dia antara kunci untuk melayakkan diri kita untuk dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, saya akan bincang pada hari ini ialah bentuk-bentuk rahmat yang kita diminta supaya bina kehidupan kita. Okay. Sifat kesian belah, cakna kepada apa dia ni, kepada golongan-golongan tertentu ni satu benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mereka tuan-tuan semua ialah, pertama sekali ialah dipanggil ar-rahmah bil walidain, iaitu sifat apa dia kesian belah kepada orang tua kita. Kita selalu bincang tajuk ni banyaklah tuan-tuan semua, kan, dalam Quran Allah Taala banyak bagi saranan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun makna minta supaya kita cakna ataupun rahmat kepada orang yang berjasa kepada kita ialah manusia dia dikenali sebagai ayah mak kita. Dan kita dah bincang kat sebelum ni tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada apa dia ni ranking yang kita diminta supaya buat baik ataupun melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia ni, antaranya ialah apa dia ni buat baik pada orang tua lah. Pertama sekali kita diminta mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah kita diajar supaya apa dia rahmat ataupun kesian belah kepada orang yang berjasa kepada kita, iaitu orang tua kita. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada sejarah lah, tak kira lah mak ayah kita lagu mana pun, kita diajar apa dia ni sifat rahmat kepada dia, sifat cakna ataupun kesian belah kepada dia. Apatah kalau lah ibu bapa tu dalam keadaan tidak comel ataupun dalam keadaan maksiat, kita tidak antar betul rahmat ialah kita hajak dia orang, kita cuba bimbing dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak save ke mana berlaku sengah-sengah orang. Kalau nampak ayah tak ke mana, maka dia cuba pulang. Itu bukan cara dia lah. Tentu semua kalau kita perhati kepada ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala bincang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, tak adalah ayah dia di antara orang yang panggil apa, penentang kepada dakwah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayah dia lah antara apa dia ni kira-kira bapa Tok Lebah lah pada masa Tok Lebah dia orang lah pada masa tu, maknanya semua api dan sebagainya tuan-tuan semua. Okay, cuma sini saya nak sebut tuan-tuan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayah dia keadaan macam tu, dalam keadaan dakwah, berbagai-bagai bentuk dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah dia, tapi ayah dia masih tidak taksir kepada pendekatan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi walaupun begitu tuan-tuan semua, cuba tengok kan, Nabi Ibrahim dia panggil ya abati, dia panggil mak dia, ayah dia keadaan comel. Ya abati, wahai ayah aku, kata dia. Kan? Dia tak kecek rumah aku tak ada dah. Kita kadang-kadang apabila orang tak ikut kita, kita mula bahasa-bahasa lain. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ajar kepada kita tuan-tuan, walaupun ayah dia dalam keadaan tidak suka kepada dakwah yang dibawa oleh dia, tapi sebagai ayah, rahmat dia kepada ayah dia, kan, cuba tengok kan, usaha dia, panggilan dia berpanggilan dalam keadaan nampak kita tengok simpati kepada ayah dia. Dia panggil ya abati, wahai ayahku, kata dia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan semua perkara yang jelas ya, dalam ayat Quran yang Allah Taala sebut dalam Quran, bawa cerita-cerita macam ni bukan hanya sekadar cerita lah, tapi dia adalah satu panduan kepada kita. Mak ayah macam mana sekalipun, walaupun dia engkar, dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai sifat, sebagai seorang ayah, kita diminta rahmat, kita diminta cakna kepada dia dalam bentuk berbagai-bagai, kan. Yang kedua tuan-tuan semua, rahmat yang kita diminta buat ni adalah dipanggil rahmat kepada kaum keluarga, orang-orang dekat dengan kita, kan. Orang dekat dengan kita ni kita diajar supaya apa dia merahmati ataupun cakna ataupun kesembelah pada dia, kan. Kita kadang-kadang dalam mengurus kehidupan kita ni, kita rasa tak ada gambar satu lah keluarga ni, kan. Kadang-kadang ada setengah macam kita nak bincang sebelum ni lah, setengah kadang-kadang lebih cakna orang lain yang lebih daripada keluarga. Kadang-kadang macam saya sebut sama, kadang-kadang dah kopi sanggup belanja-belanja orang ke pun, tetapi masalah nak bini, masalah keluarga kadang-kadang terlalu bakhil. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diminta supaya apa dia, dia bentuk rahmah
yang kita diajar kepada kaum keluarga kita ni adalah kita hubung silaturahim dengan dia orang. Itu di antara bentuk rahmah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa-siapa yang hubungi silaturahim ataupun rahmah. Silaturahim itu sebahagian daripada bentuk rahmah yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa-siapa yang sambung silaturahim maka Allah Taala akan rapat dengan dia. Allah Taala akan sambung diri dia dengan mana kata lain, Allah Taala bagi rahmat kepada dia. Dan sebaliknya orang-orang yang putus hubungan silaturahim, Allah Taala akan putus hubungan dengan dia. Ini tentu semua di antara satu kenyataan daripada hadis kursi di mana Allah SWT sebut benar-benar kita. Maknanya hadis ni kita dicadai supaya cakna ataupun disebut sebagai rahmah kepada orang yang berdekatan dengan kita. Okay. Hatta makna tentu semua bukan sekadar benda ni, bahkan rezeki pun dikatakan. Bahkan rezeki keberkatan hidup antaranya ialah kita rahmat kepada orang yang dekat dengan kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW sebut siapa-siapa yang nak supaya diluaskan rezeki kepada dia dan diberi keberkatan dalam kehidupan dia, falyasil rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahim ataupun dia cakna kepada orang yang berdekatan dengan dia. Ini tentu semua di antara rahmah yang disarankan oleh Nabi SAW apa dia ni supaya kita buat barang-barang gitu. Okey. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah kita panggil rahmat kepada budak. Okay. Islam dia cakna sangat barang-barang ginilah. Okay. Cakna kepada budak. Okay. Kesembelah simpati kepada budak-budak yang lahir ataupun budak yang apa dia ni atau budak-budak yang siapa dia tak siapa ke balik ke sebagainya. Ini di antara benda yang disaran oleh Islam supaya kita rahmati dia orang tu. Saya nak buat satu cerita tuan-tuan semua. Satu hadis yang pernah berlaku pada masa Nabi SAW. Satu gambaran kepada orang jahiliyah. Orang jahiliyah ni nak ceritanya kasar kerah tak kerah dia dengan anak dia, kadang-kadang tak pernah cium anak dia. Anak cucu tak pernah cium, nak siapa gitu nak ceritanya bukti kekerasan hati dia orang. Maknanya bagaimana dia berinteraksi dengan apa dengan anak cucu dia. Siapa riwayat mengatakan ada satu orang itu apa dia ni tak pernah cium pun apa ni anak dia. Cium ni adalah satu bentuk apa gambaran kepada rahmat kesembelah kepada anak cucu dia. Dalam satu riwayat tuan-tuan semua, satu orang nama dia Aqra' bin Habis. Okey. Satu masa Nabi SAW duduk satu hari, kemudian dia duduk dengan satu orang peribadi dan bernama Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni mungkin dia baru masuk Islam lah. Okay. Dalam masa dia buang Nabi SAW tu tuan-tuan semua, tiba-tiba marinya Hasan bin Ali. Hasan ni cucu Nabi lah SAW. Nabi ni rapat sangat dengan cucu dia. Okay. Tamu-tamu Hasan Husain dan Hasan ni kadang-kadang sampai pikak semaya pun kadang-kadang duduk bersama dengan Nabi. Hatta kadang-kadang Nabi duduk khutbah pun naik berkhutbah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu mana yang saya bincang sebelum ni lah, kadang-kadang duduk tapal Nabi masa Nabi semaya. Rapat. Kadang-kadang Nabi pun layan cucu dia. Siapa riwayat mengatakan Nabi ni kaki pak, kemudian anak cucu duduk mata belakang dia. Oh kalau kita kat awal geger masuk Saqabah teruk dia kata dia tak. Tapi nak cerita ini satu kemesraan yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW dengan anak cucu dia kan. Tuan-tuan semua, riwayat ni apabila Nabi bersama dengan Aqra' bin Habis, tiba-tiba marinya Hasan bin Ali. Nabi SAW tuan-tuan semua, Nabi pegang dia, Nabi kucuk dia. Nabi cium dia sebagai cucu dia, Nabi pegang dia, cucu pas-pas sendirilah. Apabila peristiwa itu berlaku kepada Aqra' tadi, Aqra' pun tengok macam lain macam lah. Sebab dalam sejarah dia tak ada barang-barang gitu. Okay. Dia pun kata innali asyratan min alwalad ma qabbaltu ahadan minhum qattu. Kata dia, aku ni ada 10 orang anak, tak pernah buat gini ni. Okay. 10 orang anak tak pernah kucuk, tak pernah cium macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia satu benda yang pelik lah. Okay, pelik apabila tengok Nabi SAW buat gitu. Kemudian apa boleh disebut gitu, Nabi kata apa? Nabi tengok dan Nabi kata man la yarham la yurham. Nabi kata siapa-siapa yang tak kesembelah kepada orang, maka dia tidak akan dikesembelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua satu gambaran nak ceritanya hati orang dulu macam Islam mari teman-teman. Islam mari Islam buat rahmah. Islam mari Islam bina supaya kasih sayang tu berlaku. Okay.
Ni tuan semua, dia tengok diri depan aku Dia kata, saya hamba ni tak pernah buat. Anak 10 orang dah. Padahal kita kira benar basic benar kita, tapi nak ceritanya ini tuan semua Islam ajar bagai-bagai kita. Kemudian kalau kita perhati kepada hadis banyak sangatlah. Bagaimana Islam dia rahmati budak, ajar supaya rahmati budak ni. Antaranya satu riwayat mengatakan Nabi SAW satu masa Nabi ni dia semaya, kemudian cita-cita dia nak baca panjang lah. Sebab orang dulu memang gitulah, orang dia faham Quran ke apa, pasal lazat baca Quran. Kita baca kuliah puasa panjang dah. Nabi SAW bercita-cita dalam semaya dia terus sebenar supaya semaya dia panjang ke apa. Ini antara hasrat awal hati Rasulullah SAW. Maka riwayat mengatakan fa asma'a buka as-sabi fa ukhaffifu as-salata. Riwayat ini mengatakan tuan-tuan semua, kata dia Rasulullah dengar, tiba-tiba dengar suara budak-budak menangis. Maknanya dia bawa anak ikut di semaya, boleh jadi tak? Kita ni tak bawa anak tu kadang dia tak boleh nak barisi kita tu. Tak salah tu solat Islam ni bawa anak bagi semaya, tambah-tambah anak yang boleh jaga diri dah kan. Sebab tu di sana ada sah untuk budak ke apa semua. Itu nak ceritanya gambaran Islam minta supaya kita cakna dalam bentuk apa dia, kita didik daripada awal macam tu. Sebab ibadat ni tu semua, kalau kita tak didik tak jadilah. Tak, kita orang tua kadang-kadang susah. Tak, sebab itulah dalam ibadat apa semua kita diajar supaya pembinaan itu berlaku daripada kecil lagi. Sebab tu kita dapati dalam bab semaya begitu juga tuan-tuan semua. Dalam hadis ni jelas kepada kita bahawa ada di kalangan sahabat radhiyallahu taala dia bawa anak untuk apa dia bersama-sama berjemaah di masjid. Maka apabila Nabi SAW baca semaya tu hasrat nak baca panjang lah. Bila hasrat nak baca panjang tak, dia tiba-tiba dengan suara budak. Dalam riwayat mengatakan fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba aku dengar tangisan budak. Nabi kata fa ukhaffifus salah, demi budak, rahmat kepada budak. Pada masa tu kata dia aku ringkas ke semaya. Ini tuan semua di antara cuba tengok hatta dalam bab semaya pun kalau budak siapa gitu tuan semua kita diajar apa dia supaya apa dia ni rahmat kepada budak-budak. Banyak hadis-hadis tuan kalau kita perhati kan. Nabi sendiri pun kadang-kadang semaya, kadang-kadang bawa dukung Usamah cucu dia semaya sebagainya. Ini semua tuan semua kalau kita tak faham Islam boleh jadi kita akan nampak benda lain. Tapi sebenarnya ini adalah sebahagian daripada bentuk rahmah yang diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kita kepada anak-anak ataupun budak-budak sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua, ada juga rahmat lain dalam hadis lain. Nabi SAW satu masa Nabi dilihat oleh orang Arabi. Kisah dia lebih kuat tak? Orang Arabi tengok Nabi SAW, Nabi duk kucuk budak-budak. Bukan anak dia saja tak lah. Nabi jumpa dengan budak-budak, Nabi kucuk. Dan apa yang dibawa oleh Nabi itu diperhati oleh Arabi. Duk perhati tengok Nabi. Dia kata atuqabbiluna uladakum. Kawan itu boleh jadi tak pernah buat dalam kehidupan dia. Kata dia, ya Muhammad, ya Rasul, kata mengapa dia ni kucuk anak apa dia ni anak-anak kamu. Nabi SAW Nabi katakan ma amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia tak asih maknanya buai rahmat daripada hati dia. Maknanya kata lain maknanya kasih sayang kepada budak sebahagian daripada rahmat yang dicapai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati-hati manusia. Itulah tuan-tuan semua, antara banyak lagi lah kalau kita baca sejarah-sejarah ataupun hadis-hadis Nabi SAW, dia menyarankan supaya rahmat ini juga kita diajar supaya bina atau buat kepada budak-budak ataupun anak-anak sebagainya. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah dia panggil rahmat kepada orang puas. Ni sebab apa kalau kita perhati kepada masyarakat jahiliyah ni, antara tuan-tuan semua kalau tengok ada segi perangai jahiliah ni teruk sangatlah. Apabila dia orang bermuamalah ataupun berinteraksi dengan orang puan ni memang orang pun jadi mangsa. Sebab tu kalau kita perhati tuan-tuan dalam Quran ada satu surah dia panggil suratul Nisa. Dia tak ada suratul Rijal. Surah berkaitan dengan orang puan. Dan surah ni gambaran bagaimana rahmatnya Islam kepada orang Tino. Kalau kita banding dengan apa yang berlaku pada masa jahiliah. Kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Nisa banyak berbagai-bagai bentuk apa ni rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita laku kepada orang puas.
Siapa macam saya sebut tadilah, ada satu surah dia yang dikenali sebagai suratul Nisa. Dia tak ada surah Rijal, surah laki tak ada, kan. Dia ada, cuba carilah Quran, tak ada dia panggil surah Al-Rijal, surah laki, tapi dia ada suratul Nisa. Nak cerita tu semua dalam bab ni adalah nak cerita kepada kita bahawa bagaimana Islam rahmat, Islam ni cakna kepada golongan puan, kan. Siapa gitu sekali, kan. Itu semua kita perhati pada masa jahiliah. Kalau kita ngaji sirah Nabi SAW, sebelum kita belajar sirah tu, ulama dia bincang tentang bagaimana budaya kehidupan orang jahiliah dalam bentuk kemasyarakatan, kayak bagaimana hubungan dia dengan orang puan ke apa semua. Memang cukup-cukup tua semua, cukup-cukup tak sihat. Kayak perempuan jadi mangsa kepada kerakusan orang lelaki. Tapi bila marinya Islam, apa dia ni, Islam ajar supaya apa dia ni, supaya apa dia ni, benda ni kena berubah, di mana orang puan juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak beza di antara orang puan lelaki, kan. Di segi kelebihan di Allah Taala pun tak boleh nak beza, kan. Yang beza adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Taala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya kemuliaan manusia tu bukan kerana lelaki puan, bukan kerana bangsa berpuak-puak. Mulianya manusia adalah sejauh mana sifat takwa yang ada pada dia orang, kan. Sebab tu tuan-tuan semua, apabila Islam mari macam saya sebut tadilah, di antara golongan yang diminta supaya cakna ialah dia panggil apa, golongan orang puan. Waktu Nabi SAW sendiri, cuba tengok tu. So dalam apa, dalam kehidupan Nabi kalau tengok di segi kehidupan Nabi dengan Fatimah radhiyallahu taala. Nah, saya pernah sebut sebelum ni. Nabi kata dia dengan anak dia Fatimah ni memang cukup-cukup dia menghormati. Kadang-kadang sejumpa orang itu bangun, orang ini bangun apa semua, kan. Ini satu bentuk penghormatan Nabi SAW apa dia ni kepada anak puan dia Fatimah radhiyallahu taala anha. Bahkan tuan semua, bahkan apa dia ni dalam dalam hadis Nabi kata, Nabi pesan antara banyak wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi ni banyak, kan. Pesanan Nabi atau wasiat Nabi ni banyak sangat tuan semua. Di antara wasiat yang Nabi sebut dan dicatat dalam hadis ialah ausu bin nisa'i ausikum bin nisa'i khairan. Nabi minta supaya jaga orang puan. Kamu wahai orang lelaki, kan, isteri kamu, anak-anak puan kamu, hendaklah kamu jaga. Ini Nabi hajar khusus tuan semua supaya kita cakna ataupun kita merahmati golongan puan. Apatah lagi dalam dunia moden ni, kalau kita tuan semua tak rahmati, kita tak jaga dia orang, banyak kadang-kadang aku buat masalah, kan. Sebab puan ni antara apa dia ni golongan yang apa dia Allah ni ambil kesempatan untuk nak rusak dia orang dan sebagainya. Sebab itulah kalau proses pembinaan tak cakna pada dia, tak rahmati dia orang, boleh jadi apa dia akan buat masalah masyarakat sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, Nabi kata usikum bin nisa'i khairan. Aku wasiat kepada kamu wahai umat aku wasiat kamu wahai sahabat-sahabat aku semua, jagalah, caknalah kepada apa dia ni golongan orang puan. Ada juga riwayat yang mengatakan seolah-olah ada juga orang kata, kan, dalam kitab saya kata dia di antara wasiat terakhir, kan, sebelum Nabi meninggal, kan, banyak-banyak wasiat tu. Nabi wasiat apa dia ni supaya jaga semaya, wasiat supaya jaga hamba dan sebagainya. Di antara wasiat Nabi dikatakan adalah wasiat supaya cakna apa dia kepada golongan puan. Ausu bin nisa'i khairan. Nabi SAW minta supaya kita cakna ataupun kita ambil lebih apa dia ni, cakna lebih kepada apa dia ni, kepada orang puan. Cuma tuan-tuan semua, tadi saya ada terlupa satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan cakna kepada budak ni, khususnya budak tu, kalau budak tu anak yatim lah. Saya terlupa nak buat satu hadis, kan. Saya dah bincang tadi tuan-tuan semua, rahmat kepada budak di antaranya anak yatim. Kalau sebut anak yatim, dia masuk dalam kategori budak lah. Sebab anak yatim ni iaitu orang yang mati ayah kemudian tak siapa balik. Maknanya budak, ada budak kita panggil. Saya nak sebut, nak cerita istimewanya rahmat kepada dia orang ni, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini. Saya nak balik semula kepada rahmat kepada budak tadilah. Nak cerita tuan semua, siapa perikat rahmat budak ni adalah apa dia ni laluan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
dan juga adalah sebagai apa dia amal yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannati kahataini. Nabi kata, saya dan orang yang jaga anak yatim, budak-budak, kan? Saya dan orang yang jaga anak yatim, Nabi kata dalam syurga. Kemudian Nabi sebut gini, kahatai, Nabi sebut tangan gini, Nabi dekat. Nak ceritanya tuan-tuan semua, di antara amalan yang boleh mendekat ke diri kita, boleh masuk syurga dosa. Yang kedua juga boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah cakna kepada budak, khususnya apa dia ni, kita ambil berat kepada apa ni, kepada anak yatim. Kan? Ini tuan-tuan semua di antara apa dia ni, semangat ataupun motivasi yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana rahmat kita kepada anak-anak kecil ni, khususnya anak yatim, sebenarnya pulangan besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Okay. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah rahmat kepada, dia panggil, kepada orang gaji ataupun orang duduk bawah kita. Kalau dulu dia panggil khadam, ataupun lah ni kita panggil orang gaji ke apa semua tu lah. Okay. Tuan-tuan semua, kita tak boleh nak guna dia sewenang-wenang lah. Okay. Tak boleh guna sewenang-wenang dia, kan? Tapi oleh kerana dia manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia di bawah kita, tapi rahmat tu jangan tinggal, kan? Kita diajar supaya rahmat tidur, kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata kepada dia, Nabi berkata, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum fa'atimuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun wa la tukallifuhum ma la yutikun fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan semua, dia cuba ajar kepada kita lah bagaimana bentuk rahmah yang sepatut kita lakukan kepada orang yang bawah tangga, orang yang duduk di bawah kita, khadam ke atau apa dia gaji sebagainya. Nabi katakan apa? Pertama sekali Nabi kata, inna ikhwanukum ja'alallahu tahta aydikum. Kan? Orang gaji kamu ataupun khadam, kamu kena ingat dia ada saudara kamu. Okay. Bukan orang lain, dia ada saudara kamu. Nabi sebut situ mula-mula sekali. Okay. Dia bukan binatang, dia bukan gapodak, tapi saudara kamu, kamu kena ingat. Walaupun tarah dia tak seperti mana kamu, walaupun dia ni orang bawah, ngaji tak setinggi mana, tapi kamu kena ingat dia adalah saudara kamu dalam Islam. Cuma Allah Ta'ala, kebetulan Allah Ta'ala letak dia bawahmu saja, katanya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lagu-lagu mana pun dia adalah saudara-saudara kamu. Sebab orang Islam ni innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ni lagu-lagu mana pun, walaupun tahap perbezaan di segi ekonomi, di segi pakat ke apa semua, selama mana dia orang Islam, dia adalah saudara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kebetulan dia di bawah jagaan kamu, kebetulan dia kerja di bawah kamu. Maka Nabi ajar, Nabi katakan, Nabi kata fa'at'imuhum mimma ta'kulun, maka hendaklah beri makan sebahagian daripada apa yang kamu makan. Kan, jangan biar dia keadaan macam tu, kan? Dari segi bagi makan, bagilah sebahagian daripada makanan mana kamu makan. Yang kedua pula Nabi kata wa albisuhum mimma talbasun, beri pakaian ke dia. Kan, jangan biar dia keadaan gitu, kan? Dalam keadaan apa dia ni, dalam keadaan apa dia ni, susah payah ke apa semua, kan? Yang penting kalau dia duduk bawah kamu, kamu kena jaga hak dia sebagai seorang apa, dia saudara kamu, beri makan ke dia, kemudian bagi minum, bagi apa, bagi pakai ke dia. Kemudian Nabi kata wala tukallifuhum ma la yutikun, jangan kamu bebankan mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Kan, kita kadang-kadang oleh kerana orang duduk bawah kita suruh segala-galanya. Kan, tak boleh rupa-rupanya. Walaupun makna dia kerja dengan kita, walaupun di bawah jagaan kita, kita tak dibenarkan apa dia bebankan dia dengan perkara yang dia tidak mampu. Nabi kata kalau kamu bebankan juga dengan perkara tak mampu, fa'ainuhum, hendaklah kamu tolong dia orang. Nah, ini tuan-tuan semua di antara ajaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk cakna ataupun rahmat kita kepada orang yang berada di bawah kita. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua, kalau tengok dalam sejarah orang Islam dulu, dia kerja orang toker dia memang saya. Okay. Lah ni kadang-kadang gitulah doa sama bila nak mati toket saya, kan? Sebab boleh jadi antara tuan-tuan semua di segi kecaknaan ataupun segi rahmat yang kita bicara tak berlaku macam tu. Kemudian berikut pula ialah tuan-tuan semua ialah rahmah kepada apa ni, kepada binatang. Tengok, pada dia bukan makhluk manusia, kan? Siapa gitu Islam hari tuan-tuan semua minta supaya apa dia ni, kita rahmat atau kesian belah kepada binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Okay.
Sebab apa dia? Dalam hadis Nabi kata irhamu man fil ard. Rahmatilah yang ada di muka bumi kan. Tak kira lah gapo pun. Kan binatang apa semua kita diajar supaya merahmati dia kan. Kan. Antara yang kita bicara tu terus merahmat kepada binatang. Sebab itulah kita pernah dengar orang yang sifat rahmah dia tak ada. Kalaulah maknanya dia tak cana kepada binatang sebab menyebabkan binatang tu mati katakanlah. Kan? Maka ini sebahagian daripada manusia yang akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar hadis apa dia uzibati imra'atun fi hirratin habasatha. Ada satu orang puan ataupun satu manusia diazab oleh Allah Taala dengan sebab dia kurung kucing, kemudian tak bagi makan, tak berapa semua, tiba-tiba mati kucing tu. Cuba tengok tu semua. Kata kira buat apa dia? Kucing dah, tapi rupa-rupanya apa dia ni orang ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia tidak ada sifat rahmah. Okey. Saya nak bawa satu hadis tuan-tuan semua yang hadis ni boleh jadi kita dengar seumur dah dan saya pun masuk seumur dah, tapi tak apalah kita peringat balik bagaimana Islam ataupun Nabi SAW minta supaya kita cakna kepada hayawan ni kan, sebab dia adalah punca untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita pernah dengar lah apa dia ni tentang masalah anjing kan, kita pernah dengar sebelum ni. Apabila ada satu orang tu orang yang apa dia ni orang yang hidup dengan keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba satu masa tuan-tuan semua dia masuk telaga kemudian minum air, kemudian dia keluar daripada telaga tuan-tuan semua fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kul as-sara min al-'atash. Dia bangkit daripada apa dia ni daripada telaga tadi. Tengok-tengok ada sekitar telaga tu ada satu ekor anjing duk makan tanah kerana lapar sangat. Nak turun bawah tak boleh sebab padi lah tambah-tambah tanah harap budak dia nak turun bawah bukan satu benda yang dekat kan. Dia tahu situ tempat ada air kan, tapi nak turun tak boleh. Dahaga sangat kepada air sampai perikat digoyak dia mengatakan dia makan tanah. Kawan tu bila keluar daripada telaga tengok ada kata seorang cak tadi, Allah dia pun memikir mari ada sifat ihsan, sifat rahmah dia kepada binatang. Last sekali jahat-jahat dia pun ada benda gitu. Ada sengutuk lebat tapi tak ada begitu pun ada juga macam saya cerita sebelum ni lah. Ular anjing apa dia ni kucing duduk depan turun daripada kereta. Pakai piah melek berjanggut orang duk tengok gapo dia buat. Tiba-tiba bersepak. Dia tukar kalau banding hak ni. Tak. Orang duk tengok bagaimana gambaran Islam, nampak dia tu macam Islami dah pakai piah janggut gapo semua. Turun daripada kereta, kita ingat kan ambil kucing tak tepi tiba-tiba sepak kucing. Kadang habis hidup dia riwayat hidup dia. Orang apa kat nilai dia. Orang ni kadang-kadang kita malu. Ni jelas sekali orang duk gelar. Teruk tak lebar dia kata gitu. Padahal dia tu ya kalau ke mana kan. Itu semua dalam kisah ni cuba tengok kan. Walaupun dia jahat sampai begitu sekali tu. Ikut riwayat mengatakan memang dia ni memang terlalu jahat sangat. Tapi pada masa tu Allah Taala sifat sifat rahmat dalam hati dia. Apabila naik daripada telaga dia tengok anjing dekat dalam macam tu mai ke sebelah. Dia turun cepat-cepat kepada dia ni semula. Kemudian kebetulan kasut dia tu ada ruai sikit. Ambil air kasut dia kemudian fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghfarlah. Dia pun bagi keluar kemudian bagi minum kepada binatang. Allah Taala terima kasih ke dia. Dalam riwayat mengatakan fasyakarallahu lahu, Allah Taala terima kasih ke dia. Maka apabila Allah Taala terima kasih ni ialah gapo betul-betul redha dia, terhampun dosa dia dan kesilapan yang dia buat sebelum ni telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita rasa ke apa dia ya. Bukan semaya bag apa dak kan, tapi sifat rahmah kesian belah dia kepada binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali apa dia diberi kebaikan Allah Taala. Waktu jangan kita dak perli orang duk pergi gapo duk bagi binatang duk bagi makan ke anjing gapo sebenarnya kata gapo lah. Kita dah tak usah kita dah kata kat orang pula kan. Patut kita yang lebih sebelah pada orang lain kalau banding orang lain. Itulah tuan-tuan semua di antara apa dia ni bentuk apa dia ni rahmah kepada binatang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man zabah usfuran aw qatalahu fi ghairi syai'in sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Ini masalah tak cakna kepada binatang. Siapa-siapa yang bunuh burung, Nabi kata siapa-siapa yang sembelih burung ataupun bunuh burung tanpa ada sebab. Pesing dia, pesing ganah. Jumpa dengan burung kerak kepala atau bunuh. Tak ada gapo bukan nak makan nak gapo dak.
Kan? Nabi kata siapa-siapa yang bunuh burung ataupun sembelih burung atau bunuh burung tanpa ada sebab ke apa nak makan ke tak, pakai pasal dia gitu je. Menghina ataupun mengkhianat apa menghina binatang. Sa'alahullahu anhu yaumal qiyamah. Allah SWT akan tanya dia dari akhirat. Siapa pun begitu tuan-tuan semua, Islam apa dia ni minta supaya kita cakna. Sebab itulah tuan-tuan semua, penghinaan kita kepada binatang jangan kita ingat gitu saja. Boleh jadi juga dia adalah punca kepada bala daripada Allah Taala. Saya dengar cerita lah apa dia gerhana apa dia ni gempa bumi berlaku di Nepal sebelum ni. Sebelum berlaku gempa bumi tu, dia orang buat satu pesta kerak tekok apa dia ni kubah. Itulah bukan nak makan pesta dia jenis kita pesta ratus-ratus boleh katakan gitulah, ribu boleh jadi banyak sangat satu minit dia orang sebelum berlakunya gempa bumi. Dia katakan macam tu. Wallahu alam tuan-tuan semua, kita bimbang takut-takut dengan sebab penghinaan kita kepada binatang, tidak ada rahmat kepada binatang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh jadi punca kepada apa dia ni kita diuji ataupun dibalak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah rahmat kepada orang berdosa, rahmat kepada orang salah. Kita dah kalau orang salah berdosa minta Tuhan pelacur dia kelana. Kita kalau mana dak anak dia lagu apa semua. Ini pasal kita kan. Kita ni memang kita ni pasal kita mazhab mudah dia panggil kan. Kenapa orang salah sikit kalau boleh pelacur selalu. Kalau boleh Tuhan anak selalu. Kalau boleh Tuhan apa dia tu hukum selalu. Itu semua cuba tengok. Kalau kita, saya nak buat satu contoh lah. Kalau kita baca surah Yasin. Surah Yasin tuan-tuan semua, ada satu kisah yang Allah Ta'ala sebut bagaimana satu orang pendakwah, dia pergi dakwah satu kaum tu, kemudian dia dibunuh. Okay. Dia dibunuh tuan-tuan semua. Apabila dibunuh tuan-tuan semua, dia Allah Ta'ala kira mati syahid dari dia tu. Kemudian Allah Ta'ala apabila kerana dia mati dalam perjuangan, siapa apabila Allah Ta'ala apa dia ni masuk kira khul jannah, Allah Ta'ala sebut dia masuk syurga, dia kata. Okay. Qala ya laita qaumi, surah Yasin kita bacalah. Dia apabila tuan-tuan semua dia dibunuh dengan sebab perjuangan dia, kan? Dia dibunuh, dia pergi dakwah, tiba-tiba dia dibunuh. Apabila dibunuh tuan-tuan semua, orang macam ni dia akan dapat penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati dalam perjuangan, orang mati syahid ke apa semua ni, Allah Taala akan persilakan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apabila masuk syurga tuan-tuan semua, apa dia kata? Ya laita qaumi ya'lamun. Allah kalau comemna, kalau kaum aku ni tahu apa yang akan dapat sekarang. Aku sekarang sedang dinikmati oleh nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Comemna kalau dia ni apa dia ni, kalau dia orang tahu apa yang aku akijil, aku dapat tiba dalam sekarang. Maknanya simpati lah tuan-tuan semua. Nak kita rahmat kita panggil, simpati kepada Rasulullah kalau comemna, kalau dia boleh tahu tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada aku. Dan banyak tuan-tuan semua kita dapati dalam hadis-hadis lah kan. Kadang-kadang ulama-ulama simpati bila orang salah, simpati doa semua kadang-kadang. Kan, di antara simpati kita pada orang salah ialah kita dakwah dia kepada kebaikan. Ataupun satu lagi ialah kita doa ke dia. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala apabila ditanya kepada dia, gapo ke sebab kamu ni, kata dia, ramai sangat orang yang suka jadi pengikut ataupun suka kepada dakwah yang kamu bawa. Asal Banna ni tentu semua satu peribadi yang begitu hebat lah. Okay, dia mati umur muda, 40 lebih yang mati umur dia bunuh. Okay, tapi ramai pengikut dia. Hasil berdakwah dia ramai. Orang tanya dia, ni orang putih tanya dia. Tanya dia sebab apa punca menyebabkan ramai orang minat daripada dia ni. Dia kata gini, antara sebut, setengah hari saya dakwah dia orang. Malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang tak semua kita pula orang tak suka kita marah semua. Okay, tak ada dalam hati kita nak doa ke dia, ya Allah bukalah hati dia, ya Allah bagilah hidayah ke dia, ya Allah apa dia bimbinglah dia dan sebagainya. Jaga kita dengar ada. Kalau ke mana hai dia dengar malah anak pula anak Allah buka pula. Ini bukan pasal kita lah. Cuba tengok tuan-tuan semua, Nabi SAW dalam peristiwa Taif kan, Nabi gambarkan, Nabi katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah bagi petunjuklah kepada kaum aku, dia orang tak erti, kata dia. Ini tuan-tuan semua di antara benda-benda yang apa dia ni kita boleh ambil lah
dalam kisah-kisah macam ni. Saya tengok kadang-kadang gitulah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, kadang-kadang gitulah kehidupan kita. Orang silap sikit dengan kita dah mula ancam dia, dah mula apa dia nurut dia, mula ke apa. Tak ada sikit abuk kita ada sifat kesian belah, nak doa dia dan sebagainya. Kalau benar-benar dia salah, berapa kali kita dakwah dia. Kalau benar-benar dia maksiat, berapa kali kita tegur dia. Dan kalau benar-benar dia tak molek, berapa kali kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua di antara benda yang saya tengok, benda negatif yang kita kira yang berlaku masyarakat kita learn. Tak nak mikir sebab dia ingat syurga untuk dia seorang boleh jadi kot. Syurga besar-besar tak kira masuk kita seorang, mana dah. Kalau boleh kita nak masuk belaka. Bila sebut nak masuk belaka, kita sifat rahmah. Bagaimana kita nak bina dia orang? Kita nak ajak last sekali kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara bentuk rahmat tu semua rahmat kepada jasad kita. Badan kita ni kena ada rahmat je. Janganlah padan dengan body ke mana kah. Makan gitu juga kan. Islam cuba tengok. Islam ajar masalah cara makan ke apa semua kan. Jangan minum arak, jangan ini semua tentu semua dia panggil bentuk rahmat kepada body. Kalau bagaimana kan? Islam ajar supaya jangan makan lebih, jangan banyak makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sebab benda ni akan musuh dari segi body kita dan sebagainya. Ya, sebab itulah Islam ajar tuan semua ialah dipanggil rahmat kepada jasad kita. Banyaklah kalau kita nak bincang dalam bab jasad ni, kan, benda-benda zahir ni kita diminta supaya jaga, kan, antara masalah pemakanan dan sebagainya. Sebab tu cuba tengok tuan semua dalam Islam, di antara benda Islam lari ialah masalah benda-benda yang boleh musuh pemikiran kita, boleh musuh tubuh badan kita, kan. Kemudian akhir sekali tuan semua ialah kita panggil rahmat kepada manusia sejagatlah. Okey. Rahmat kepada manusia semua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu biha anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Tentu semua dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maknanya kesian belah kita kepada orang lain ni, tak kira siapa lah. Ada kita bicara secara umum kepada semua orang susah, kan. Dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang menghilangkan kesusahan, rahmatlah. Menghilangkan kesusahan kepada seorang muslim, gapo-gapo kesusahan dia kita cuba menghilang, itu satu bentuk rahmat. Kesian belah kepada dia orang, kita usaha supaya kita menghilangkan kesusahan dia daripada diri dia orang. Nabi kata farrajallahu biha anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan selamat diri dia daripada kesusahan yang akan berlaku pada hari kiamat. Inilah tuan-tuan semua di antara gesaan ataupun saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa supaya kita ni cakna ataupun rahmat kepada manusia, ya, kepada masyarakat. Apatah lagi masyarakat yang terlantar dalam orang yang terlantar dalam masyarakat, maka besar sangat nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara benda-benda yang kita boleh bincang pada pagi ini tentang rahmah, kan, di mana kita diajar sifat ni kita supaya kita boleh jadi satu budaya kita lah. Kita boleh terjemuh sifat dalam kehidupan kita, rupa-rupanya besar sangat nilai atau besar sangat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar orang sayang kita, tapi dia adalah punca untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali pada hadis yang saya sebut tadi lah, irhamu irham man fil ardi, ataupun dalam hadis sebut dia kepada dia, rahmatlah kamu kepada manusia, nescaya Allah Taala akan rahmati kamu. Itulah moga-moga tuan-tuan semua kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala, dan kita harap Allah Taala capuk dalam hati kita sifat cakna, sifat rahmah ataupun sifat ambil berat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. Moga-moga kita dapat rahmat, kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat tuan-tuan semua, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Taala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب